Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي وحولي وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah pada malam ni sambung kitab musalli. Sambung kitab musalli. Mana nak cari tak jumpa kan. Muka surat 8 Jawi 1, 2, 3, 4 daripada atas. Muka surat 8, 4 daripada atas. Rumi 18 Rumi. Lepas tu ada, kalau ada apa berbeza muka surat pun carilah. Cari kat mana ni? Perbahasan kita bahas rukun solat ni kan. Rukun solat yang ketiga. Betul. Yang pertama kita bahas berkaitan dengan niat. Dah selesai. Kemudian bahas berkaitan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Yang ketiga betul lah. Takbiratul ihram. Masuk kita yang ketiga. Qiyam. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin rabbal alamin. Dan ketiga daripada 13 lah rukun. 13 ni baru 3. Yang ketiganya daripada rukun sembahyang qiyam, yakni berdiri pada sembahyang fardu. Kita dah bahas sebelum ni, saya dah beritahu awal-awal, walaupun kita bahas berkaitan dengan qiyam, iaitu berdiri, tapi perbahasan ni sangat panjang. Kerana pada sembahyang fardu, qiyam tu wajib. Dia kata ni, qiyam yakni berdiri pada sembahyang fardu. Pada sembahyang sunat tak ada masalah sangat, sebab dia bukan rukun. Maksudnya kalau nak duduk pun boleh ketika solat sunat. Malah atas kenderaan pun boleh. Tapi kalau solat fardu dia kena berdiri. Bila ianya berdiri, secara automatik, walaupun dalam kitab kita tak ada, kita kena bahas kalau duduk macam mana. Itu jadi panjang tu. Bahas yang tak ada dalam kitab. Sebab kalau nak bahas berkaitan dengan yang ada dalam kitab sahaja, senanglah. Sebab orang tahu semua berdiri, tapi ada orang sembahyang duduk. Jadi terpaksa juga kita bahaskan duduk kat situ. Jadi nak makan masa lah sikit bab qiyam ni. Terus sebab dia rukun sembahyang. Qiyam yakni berdiri. Maknanya jika dia duduk tak sah sembahyang. Itu nombor satu dulu. Secara umum gitulah dulu. Wajib niat ketika sembahyang, tak niat tak sah. Secara umum gitu. Wajib takbiratul ihram ketika sembahyang, bermula nak sembahyang, tak takbiratul ihram tak sah kan. Wajib niat, wajib qiyam berdiri ketika sembahyang, kalau tak berdiri tak sah. Wajib rukuk, kalau tak rukuk tak sah. Wajib sujud, kalau tak sujud tak sah. Wajib baca Fatihah, kalau tak baca Fatihah tak sah kan. Secara umumnya begitu. Jadi yang ketiga qiyam. Yang pertama sebelum kita masuk lagi, kita akan bahas dulu. Yang ketiga adalah qiyam, berdiri. Kita tahu yang ke-13. Ada tak orang tahu yang ke-13 apa? Lompat terus yang ke-13. Ke-13. Rukun yang ke-13. Tertib. Tertib tu maksud yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan.
Ataupun bahasa sekarang, buat ikut turutan. Kan? Okey. Jadi maknanya mana yang nak turut? Mana yang nak ikut turutan? Semua. Sebab ada 13, makna yang ke-13 tu tertib. Tertib tu kita buang tepi lah kan. Makna 12 tu kena ikut turutan ke? Kalau kita faham macam tu salah tu. Sebab yang pertama, kalau ikut nombor 1 adalah niat. Lepas tu takbiratul ihram. Kalau kita guna kaedah tertib, maknanya niat dulu, jangan takbir lagi. Sedangkan kita tahu kan, niat dalam takbir, kata tertib. Tu je nak beritahu. Ataupun lepas takbiratul ihram baru berdiri. Nombor 3 berdiri. Kalau ikut tertib, lepas takbir baru boleh berdiri. Tapi bukan itu maksud. Maksud tertib yang dahulukan, yang kemudian kan, kecuali 3. Kecuali 3. Kecuali 3. 3 ni tak ikut tertib. Jadi bolehlah kita buat soalan. Rukun sembahyang ada 13, yang last tertib. Berapa rukun yang nak kena tertib? Yang tertib berapa rukun? Ataupun yang manakah yang dikecualikan? Yang pertama tertib itu sendirilah yang 13 tu. Lagi 3 yang pertama, iaitu niat, takbir dan berdiri. Sebenarnya ini 3 in 1, 1 in 3. 1 dalam 3, 3 dalam 1. Dia bukan tertib. Kalau tertib tak sah sembahyang kita. Buktinya kita niat, lepas dah siap niat, kita masuk saf, baru takbir kan? Sah? Tak sah kan? Sebab dia bukan tertib. 3 ni dia tak tertib. Dia istilah yang dia panggil apa? Istilah dia panggil tertib. Apa istilah dia? Dia ada istilah yang dipanggil. Lupa lah istilah apa. Memang dia bukan tertib, tapi kita panggil dia tertib juga. Ulama meletakkan nombor 1 niat, nombor 2 takbiratul ihram, nombor 3 berdiri, qiyam. Dia letak tu ada sebab, tapi 3 tu bukan tertib. Sepatutnya dia kena letak gini lah. Bukan sepatutlah. Kalau dia letak gini, senang kita faham. Apa dia? Yang pertama, niat dan takbiratul ihram dan berdiri sekaligus. Itu nombor 1. Kalau macam tu dia kira tak sampai 13 lah. Tapi dia asingkan. Kenapa dia asingkan sedangkan last sekali kata tertib? Kalau jenis tertib yang ke-13 tertib kecuali 3 yang pertama. Okey juga gitu. Sebab nanti orang salah faham. Dia kata tertib kan yang dahulu-dahulu, yang kemudian-kemudian. Jadi niatlah dulu, jangan takbir lagi. Ini takbir dalam niat dalam takbir. Mana boleh tak tertib? Takut orang lawyer buruk gitu. Mana tahu. Sebenarnya 3 yang depan ni, yang 3 terawal ni bukan tertib. Dia tidak tertib. Dia 3 dalam 1. Kenapa ulama letak niat awal? Sebab niat paling penting. Dia letak kerana dia paling penting. Kenapa duduk takbiratul ihram nombor 2? Sebab nak banding takbiratul ihram dengan berdiri, takbiratul ihram lebih lagi. Lebih kat mana? Takbiratul ihram wajib sembahyang sunat atau sembahyang fardu. Tapi qiyam berdiri, sembahyang fardu wajib, sembahyang sunat. Jadi dia kata kurang sikit, maka dia letak nombor 3. Jadi 1, 2, 3 tu penentuan ulama letak tu ada sebab, tapi sebenarnya bukan tertib. 1, 2, 3, iaitu niat, takbiratul ihram, berdiri. Itu 3 tu sekaligus, bukan tertib. Kenapa letak niat dulu nombor 1 ulama letak? Sebab ada hadis innamal a'malu binniat. Bila hadis letaklah nombor 1. Sedangkan nak letak niat nombor 3 pun boleh. Sama je kan? Nombor 1 berdiri, nombor 2 takbir, nombor 3 niat. Boleh? Boleh je, memang 3 tu dalam 1. Tapi kenapa letak nombor 1? Kerana innamal a'malu binniat. Letaklah nombor 1. Kenapa takbir nombor 2? Sebab takbir dengan, kenapa ketiga berdiri, kalau sembahyang sunat boleh duduk. Maka dia kurang sikit lah dia punya tu. Takbiratul ihram sunat, sembahyang sunat ke sembahyang fardu ke, dua-dua kena Allahu Akbar kan? Maka dia letak nombor 2. Okey. Dia panggil tertib maknawi, ingat dah. Tertib, tapi tertib maknawi. Tertib dari segi makna, tapi sebenarnya bukan tertib. Yang 3 pertama. Tapi yang rukuk, i'tidal itu tertib. Ya. Macam ada soal tak ada? Okay. Jadi masa berdiri tu, lepas tu rukuk, lepas berdiri kena rukuk kan? Itu tertib betul. Tertib betul lah, bukan maknawi. Lepas tu i'tidal, tertib betul. Dia tak boleh i'tidal dulu baru rukuk. Tak boleh. Sujud dulu baru rukuk. Tak boleh. Sebab itu tertib yang betul. Iaitu bermula berdiri tu, rukuk, i'tidal, sujud. Itu semua tertib betul. Yang 3 ni dia panggil tertib maknawi. Tertib dari segi makna. Iaitu niat, berdiri, niat,
takbiratul ihram berdiri. Makna je. Tapi sebenarnya 3 dalam 1. Okey. Sebelum kita masuk lagi, kita kena faham dulu qiyam ni berdiri. Qiyam ni adalah berdiri. Qiyam ni adalah berdiri. Dalam banyak-banyak rukun yang 13, mana yang paling apa dia panggil lah? Rukun mana yang paling tinggi martabat? Yang paling tinggi lah. Kan banyak ada berdiri, ada rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, tahiyat. Bukan yang baca, yang bergerak. Rukun pergerakan. Kedudukan sembahyang. Mana yang paling tinggi? Sujud. Satu je? Tak ada? Ada 2, bukan 1. Ada 2. Khilaf lah ulama. 2. Pertama sujud, yang kedua berdiri. Kenapa ada kata sujud yang paling utama? Yang paling utama sekali dalam sembahyang tu, semua okey, semua rukun, tapi yang paling tinggi martabat adalah sujud. Kerana tak boleh sujud selain pada Allah. Sujud selain pada Allah dengan niat nak membesarkan dia, kafir. Sujud selain pada Allah dengan niat saja-saja je, berdosa besar. Selain pada Allah. Jadi maka ianya untuk mendekatkan diri pada Allah. Wasjud waqtarib. Sujud kerana nak mendekatkan diri. Maka dia paling besar lah. Tapi kenapa ulama yang kata berdiri yang paling besar? Kenapa bukan rukuk ke? Rukuk ke? Duduk di antara 2 sujud ke? Kenapa? Kerana nak kata dia paling tinggi martabat, dia kena special. Special. Sujud ada special je, iaitu tak boleh buat selain daripada Allah. Tapi ada juga sujud dekat makhluk Nabi Adam. Yang apa? Allah suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam. Walaupun ada khilaf kat situ, kata sujud betul dengan sujud hormat. Tapi tak apa, kita ambil sujud betul lah. Mana-mana boleh, tak kisahlah. Cuma tu ada sujud. Maka ulama yang kedua mengatakan yang paling besar adalah berdiri, paling tinggi. Kerana apa? Kerana ada Quran dalam tu. Dalam berdiri ada Quran kan? Maksudnya itu baca Fatihah yang wajib. Dalam sujud tak ada bacaan yang wajib. Ada baca wajib? Tak ada. Jadi kat mana yang kalam yang paling tinggi, perkataan yang paling tinggi kat mana? Dekat berdiri iaitu wajib, iaitu ketika baca Fatihah. Maka berdiri jadi paling tinggi juga. Sebab ada Fatihah, iaitu ada kalamullah. Jadi dua-dua betul lah, mana-mana pun okey sebenarnya. Berdiri pun betul, sujud pun betul. Ada khilaf ulama. Setengah ulama kata berdiri martabat yang paling tinggi kerana ada bacaan iaitu kalamullah yang wajib dibaca ketika berdiri iaitu Fatihah. Dan sunat yang paling tinggi sekali martabat apa? Dalam sembahyang sunat. Tadi yang wajib sunat. Sunat. Baca perbuatan sunat ataupun bacaan sunat. Yang paling tinggi, yang paling nombor 1. Surah Surah kan? Kalamullah. Surah. Jadi surah duduk kat mana? Berdiri juga. Sebab tu berdiri. Tu ulama bahas. Berdiri lebih. Tapi yang kata sujud besar juga cara apa? Kuat juga alasan je. Kita tak boleh sujud kat orang kan? Sujud yang paling dekat. Jadi kena berdiri. Ya, kena berdiri kerana Nabi sembahyang fardu berdiri. Nabi sembahyang fardu berdiri. Jadi kita sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau nak cari dalil, banyak dalil. Nabi kata salli qa'iman. Sembahyang berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idah. Tak mampu berdiri baru duduk. Tapi Nabi sebut berdiri dulu. Hafizu 'ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah sembahyang dan sembahyang wusta, sembahyang asar dan wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah dengan patuh. Berdiri, sembahyang berdiri. Qad qamatis salah, berdiri. Qad qamatis salah tu suruh berdiri sembahyang. Alladzina yuqimuna as-salah, yang mendirikan sembahyang, berdiri. Jadi sembahyang ni kena berdiri. Dan sembahyang yang wajib berdiri, sembahyang fardu, iaitu 2. Pertama, sembahyang fardu 5 waktu wajib. Yang kedua, sembahyang jenazah. 2 ni fardu ain, fardu kifayah, wajib berdiri. Kalau dia duduk tak sah secara umum. Habis. Bab berdiri. Dan disyaratkan dia. Apa maksud berdiri? Kadang-kadang kita sebut berdiri atau qiyam. Apa maksud berdiri? Berdiri pun tak tahu. Pak, berdiri tu apa? Macam ni berdiri tak? Ni yang nak tahu. Berdiri. Dan disyaratkan dia dengan dibetulkan tulang belakang. Dan jikalau dengan bersandar sekalipun. Maka jika berdiri cenderung,
Cenderung ni apa cenderung? Saya ingat lah. Condong. Sekira-kira tiada dinamakan berdiri, tiada sah sembahyang. Jadi maksudnya berdiri bukan macam ni. Berdiri adalah yang tidak dinamakan. Berdiri adalah berdiri. Yang tak berdiri adalah kalau tengok-tengok tak nama berdiri. Itu dia punya takrif dia. Berdiri kita tak boleh kata gini. Kalau berdiri begini, kalau orang berdiri begini, tak batal lah sembahyang dia. Sebab dia mesti ada takrif berdiri. Kalau macam dia berdiri, kalau orang tu berdiri macam ni, sengaja ni bukan sakit, sengaja. Tak salah sembahyang dia. Kalau kita kata berdiri macam ni. Jadi apa maksud berdiri? Kalau macam ni berdiri, kalau orang sembahyang tu sengit macam ni, cengek lah. Tak sah lah sembahyang dia. Sedangkan kita tahu sah kan. Jadi apa maksud berdiri? Maksud berdiri ni, kalau orang tengok orang kata berdiri. Kalau orang tengok ini bukan berdiri, maka itulah bukan berdiri. Payah nak faham. Begini. Ini namanya berdiri betul. Setengah kita kata berdiri tegak. Ini hukum dia afdal ataupun sunat. Berdiri itu wajib. Berdiri betul tu. Berdiri straight. Berdiri betul sunat. Berdiri wajib, berdiri betul sunat. Betul tu yang sunat. Jadi sebenarnya berdiri macam ni sunat, tak wajib. Sunat. Baguslah yang kita dah buat tu teruskan. Jadi kalau ini berdiri sunat, mana yang nama berdiri? Berdiri saja. Ini berdiri, bermula berdiri sehingga gini. Ni masih lagi berdiri, kalau ke belakang pun sama. Masih lagi berdiri. Dia orang main gimnastik. Maksud dia, tapi kita nak ceritanya dia masih lagi berdiri. Kita tak boleh kata benda apa berdiri gini, tak sah sembahyang, tak boleh. Ni nama berdiri. Cuma rugi dia. Kalau macam ni dapat pahala. Berdiri afdal kan, sunat. Okey. Kat mana dia punya maksimum dia? Ataupun macam ni, kita bahas rukuk pula. Rukuk macam mana rukuk? Ni. Ini rukuk yang sempurna, yang akmal. Rukuk ni afdal. Tapi ni bukan nama rukuk semata-mata. Kalau rukuk macam ni, kalau macam ni adalah rukuk. Kalau orang yang rukuk sampai macam tu, sah tak sah? Kalau yang rukuk macam ni, tak sah. Sedangkan kita tahu tak macam tu. Ini apa? Rukuk afdal yang kita duk buat selama ni. Tapi bukan itu saja rukuk. Jadi kat mana rukuk? Dia punya border dia. Border dia, kalau start berdiri ke bawah yang mungkin. Itulah border dia. Sampai boleh pergi. Janji dia duduk gitu. Ke bawah. Namanya rukuk. Okey, kita naik ke atas. Ini rukuk. Rukuk, masih lagi rukuk. Macam mana nak tahu dia dah tak rukuk dah? Bila tak rukuk maksudnya apa? Ni rukuk kan? Rukuk kan? Sehingga satu tahap mesti tak rukuk dah kan? Kat mana tahap dia? Kalau macam ni, berdiri. Kalau macam ni, rukuk. Macam ni? Kat mana tahap nak tahu? Tahap dia punya border dia antara berdiri dengan rukuk, dia ada border dia. Dia ada garisan. Dia dekat gini. Sini berapa darjah? 180. Bulat 36 kan? 360. Ni 180. Inilah guna kita ngaji matematik dulu. Masa ni lah guna dalam syarak. Ini guna apa tak guna? Belajar kan main, betul tak guna? 180. Kalau gini 90. Maknanya rukuk 90 darjah adalah yang afdal. Bukan kata rukuk sebenarnya mesti 90 darjah. Tidak. Rukuk afdal 90 darjah. Okey. Berdiri 180, berdiri afdal. Okey. Dekat mana berapa darjah border di antara rukuk dan qiyam, di antara berdiri dengan rukuk tengah-tengah. Bukan 45, bukan, dia tak kira gitu. Dia kira banyaklah macam superkesa gitu. Ini kan besar tu. Ni 90. Mana ni 45. 45 tambah 90, 135. 135 darjah. Ambil ukur. Itu adalah sekurang-kurang rukuk. 135 darjah adalah sekurang-kurang rukuk. Jadi gini ya. Di antara berdiri dan rukuk, di antara berdiri sempurna dan rukuk sempurna dekat tengah-tengah. Itu dia panggil 135 darjah kan. Itu adalah sekurang-kurang rukuk. Dengan sengaja. Ni orang sakit pinggang, orang tua tu nanti itu bab lain. Ni cerita normal. Biasa, tak sakit. 135 adalah sekurang-kurang rukuk. 135 darjah. Bukan Celsius tak, darjah aja tak. Dia tak ada Celsius tak. Celsius tu sejuk. Okey. 135
darjah. Maknanya qiyam, sebab kita tujuan kita cari rukuk, kita nak qiyam tu. Bukan kita nak rukuk, kita tak masuk rukuk lagi. Jadi rukuk berapa? 130 apa? 36 lah. Mudah-mudah katalah 135 poin-poin tau ya. 136 lah. Maknanya 136 darjah namanya sekurang-kurang qiyam, sekurang-kurang berdiri. Itu je lah. Habis ni 180 afdal qiyam. Lepas tu terlebih 100 berapa 200 tu, itu dah jadi makruh balik lah. Tapi masih lagi nama berdiri. Masih lagi nama berdiri. Dan ke belakang dia samalah dengan yang ke depan tadi tu. Jadi maknanya kalau sini 135, kalau ke belakang 200 apa tu? Tak kerti nak kira dah. Tak kerti nak kira dah. Kalau yang macam tu samalah macam ni ke belakang. Itulah sekurang-kurang qiyam. Kalau terlebih tu nama patah pinggang. Supaya duduk lah kalau macam tu. Pelik sangat. Okay. Jadi kita dah tahu qiyam adalah begini sehingga begini. Tu qiyam. Maksudnya ni. Itu dari segi qiyam. Dari segi kecondongan pinggang ni condong. Tapi kalau bukan condong pinggang dia punya kaki dia macam ni. Itu masih lagi berdiri. Macam ni. Berdiri tu. Berdiri. Maksud kuat dia punya buku lali tu dekat apa bawah tu kuat tu. Mungkin pasal besi ke apa tu kuat. Jadi dia macam ni sembahyang. Macam ni. Namanya berdiri juga. Kembali balik boleh ke? Tengok dulu. Sengaja ke? Sengaja makruh. Sebab sah. Tak sengaja memang dia ada masalah, tak makruh. Gitulah. Dari segi berdiri nama berdiri, dari segi sah sembahyang, cuma dari segi makruh tu bab lain. Kerana apa saja gitu. Duduk sampai macam ni mentang-mentang lah kaki dia kuat. Contoh lah. Jadi itulah maksud berdiri. Kita kan tahu lah maksud berdiri itu apa. Supaya sembahyang kita tahu bila kata berdiri, qiyam, kita tahu kadar dia mana. Itu tujuan dia. Okey. Macam ni kalau orang sakit, saya dah jumpa seorang tu, dia tua sangat. 100 umur dia, 100 lebih sikit. Dia bongkok sungguh. Bongkok sungguh. Kalau orang panggil bongkok udang ke bongkok sabut Bongkok udang mana dengar? Bongkok sabut? Bongkok 3? Yang si bongkok 3 kan? Bongkok 3 tu. Macam mana bongkok 3? Bongkok 3 tu bongkok sikit. Udang sikit. Udang sikit. Kalau sabut tu lebih sikit. Kalau bongkok 3 lagi lebih. Gitu lah. Bongkok nenek kebayan. Okey. Macam mana kalau dia bongkok? Bongkok dia tu pula memang duduk 135 darjah ke bawah dah. Maknanya dia berdiri pun bongkok. Begitu. Rukuk. Dia berdiri pun rukuk. Habis dia rukuk macam ni. Okey. Maka orang macam ni memanglah. Ataupun kalau bukan tua pun memang kejadian aksiden ke memang dilahirkan gitu ke, tak kisahlah. Tapi dia 135 darjah ke bawah. Itulah berdiri dia. Okey, maka berdiri lah. Itu kira berdiri. Cuma dia kena niat dia berdiri. Dan bila dia nak rukuk, dia kena niat dia rukuk walaupun tak bergerak. Dah jalan begitu. Saya dah jumpa orang tua. Jalan dah macam ni dah jalan. Dia sembahyang macam ni. Dia rukuk macam ni. Maka macam mana? Maka ketika nak rukuk tu dia kena niat rukuk walaupun tak bergerak. Gerak-gerak sikit gitu. Nak bagi nak ke bawah tak boleh dah. Tak lagi dah. Memang gitu jalannya. Jika boleh lagi dia tekan sikit, naik atas sikit lah. Bila rukuk dia nak buat macam isyarat kalau boleh. Kalau tak boleh duduklah begitu pun. Cuma ketika rukuk kena niat rukuk. Ketika i'tidal kena niat i'tidal walaupun tak bergerak. Saya jumpa ni. Memang ada. Kalau dia boleh gerak, dia buatlah macam isyarat kan. Walaupun main rukuk juga, masa dia baca Fatihah habis semua nak rukuk dia pun buat isyarat, bukan pecah kepala. Buat, kalau boleh buat kena buat. Kalau tak boleh buat, niatlah hati tu. Niat kena ada. Sebab ketika dia berdiri tu dah rukuk dah. Jadi dia kena niat, aku ni berdiri dah sembahyang. Lepas tu rukuk ini rukuk. Sebab tu dia kena niat, sebab ianya sama. Berdiri ke rukuk dia sama. I'tidal dia pun sama. Maka dia kena niat 3 lah. Berdiri, rukuk, i'tidal. Kena niat. Niat je dalam hati. Kalau boleh buat gerak-gerakkan sikit. Okey. Dan jika baru masuk. Dan jika lemah ia daripada berdiri, tak mampu berdiri. Lemah tu tak mampulah. Ini yang menjadi polemik sekarang ni. Kenapa saya cakap gitu? Apa maksud lemah? Apa maksud tidak mampu?
Jika dia lemah, tidak mampulah lemah. Daripada berdiri sekira-kira. Maksud lemah tadi, masyaqqah, kepayahan. Apa maksud kepayahan? Yang menghilangkan khusyuknya, sah sembahyangnya serta duduk. Dia bagi satu, baru satu tu dia bagi. Dia baru bagi satu aja. Satu sebab, satu alasan. Apakah yang dinamakan tak mampu, lemah, masyaqqah, susah, darurat. Melayu semua tu bahasa tu. Maka dia boleh duduk. Soalannya, apa maksud lemah? Apa maksud tak larat? Apa maksud darurat? Apa maksud tu? Yang pertama, diingatkan. Orang lain, dia tak boleh tentukan mampu ataupun tak mampu orang lain. Sebab dia kata kat sini, wajib berdiri. Kalau tak mampu berdiri, kalau lemah, tak mampu, boleh duduk. Tak mampu tadi, lemah tadi tu, hanya dia je boleh tentukan. Orang lain tak boleh tentukan. Orang lain tak boleh tentukan dia lemah. Tak boleh. Dia sahaja. Jadi, dia kena jadi doktor. Dia kena jadi ustaz. Kalau perempuan jadi ustazah. Dalam bab itu. Sebab dia kena. Dia nak jatuh hukum dia sendiri ni. Dia tak boleh kata, ustaz, saya tak lara. Boleh tak sembahyang duduk? Tak boleh. Bukan, tak boleh tanya gitu. Sebab mana ustaz tu tahu dia punya larat tu macam mana? Dia punya tak larat, dia punya lemah tu macam mana? Dia je yang sedar, dia yang tahu. Ada orang sakit pinggang sikit tak larat dah. Jenis manja. Ada orang sakit boleh tahan 3-4 jam. Jadi tak mampu, lemah, tak larat bergantung pada individu tu sendiri. Orang lain tak boleh kata. Saya pernah jumpa seorang ni, datuk. Dia main golf. Datuk mesti main golf. Kalau tak main golf, tak sah datuk dia tu. Main golf. Tanya semayang. Baguslah datuk ni. Tanya semayang duduk. Tak ada main golf. Berapa lubang tak tahulah. Dia boleh jalan, naik kereta berjalan pun ada, tengah panas. Tapi ketika semayang duduk. Semua orang kata semayang dia tak sah. Sebab sedangkan saya sebut awal-awal tadi, orang lain tak boleh kata. Dia je tahu larat dengan tak larat dia. Dia je tahu dia mampu ke tak mampu. Jadi dia kena jadi ustaz lah dalam bab ni. Sebab dia nak hukum diri dia sendiri. Aku nak menghukum diri aku sendiri. Dia kena jadi hakim. Orang lain tak boleh jadi hakim. Tak boleh. Dia je jadi hakim untuk diri dia. Bila dia nak jadi hakim, dia kena ada ilmu untuk menghakimi. Kalau salah ilmu, kalau tak cukup ilmu, dia menghakimi, dia menjatuhkan hukum yang salah. Bila dia jatuh hukum yang salah, dia yang kena tanggung nanti. Masa tu sembahyang dia tak sah, dia yang kena tanggung. Kalau sembahyang dia sah, dia juga. Jadi orang lain tak payah nak. Itulah. Tak nak sibuk-sibuk tentang dia sembahyang tu. Sebab kadang-kadang kita rasa bagi kita kena berdiri. Tapi bagi dia dah tak mampu dah. Kadang-kadang nampak dia pandai berlakon, buat muka kuat, tapi dalam. Kadang-kadang nampak sihat, tapi balik kat rumah bini dia tahu lah macam mana. Sakit, suruh urut dan sebagainya. Jadi oleh kerana tu perlu orang yang nak sembahyang duduk, dia perlu mengaji sungguh-sungguh supaya dia nak letak hukum dia. Kalau nak setakat letak suka hati, ikut dia lah. Dia kena tanggung. Tak payahlah. Dah tak larat, duduk aja. Oh, mudah gitu. Dia tanggung nanti. Ikut dia. Kita nak bimbang takut sembahyang tak sah. Jadi perlu kita hukum. Aku termasuk golongan yang lemah, golongan yang tak mampu berdiri, maka aku nak duduk. Dia jatuh hukum tu. Kemudian sembahyang duduk. Okey, itu yang pertama. Sebab dia ada sebut perkataan lemah, tak mampu kat sini, dan disebut masyaqqah, kepayahan. Istilah ini banyak disalahgunakan. Yalah. Gastrik. Ramai tak orang salah guna time Ramadan, kan? Sakit pedih perut. Gastrik tu pedih perut lah, kan? Pedih perut. Ramai tak orang salah guna? Sama. Kalau dia setakat tak nak puasa, dia boleh guna je. Sedangkan tidak berpuasa kerana gastrik pedih perut tadi, dia je boleh tentukan. Doktor pun tak boleh tentukan. Doktor cuma kata awak ni gastrik, ni ubat ni gini. Sekarang ni saya boleh puasa ke tak boleh ustaz? Tak boleh. Ustaz pula doktor. Saya ni boleh puasa ke tak boleh puasa doktor? Doktor tak boleh cakap. Doktor cakap ini kalau awak nak puasa awak makan sebelum lepas sahur, waktu sahur, kemudian dia bagilah alat cara-cara. Tapi doktor sendiri tak boleh kata awak tak wajib puasa. Ataupun awak wajib puasa. Tak boleh cakap juga. Sebab diri dia. Maka oleh sebab itu, istilah tu disalahguna. Semua pakar-pakar orang, gastrik aja.
Gastrik pedih tahap mana pedih tu? Tahap mana? Pukul berapa pedih? Bagus juga kita bincang ni. Kalau dia pedih pukul 2 petang, dia kena puasa pagi. Bukan aku gastrik, bila pukul 2 nanti baru gastrik. Pukul 2 gastrik, pagi dah sarapan ni, asyik kerabu. Tak boleh. Pukul berapa? Gastrik. Maksudnya tunggu gastrik ataupun dia punya simptom mula-mula, sikit-sikit mula-mula kan datang, masa tu buka. Tapi daripada awal dia kena berpuasa, dia kena sahur dan sebagainya. Bila sampai waktunya pukul 3, dah rasa macam lain macam. Okey, buka. Bukannya bila gastrik senang-senang aja. Senang-senang aja boleh tak puasa. Tidak, nampak dia ada syarat. Macam tu juga sembahyang. Jika dia tak mampu berdiri, boleh duduk ke 4 rakaat. Tidak, tengok dulu. Tak mampu setelah berapa lama? Setelah seminit sembahyang baru tak mampu. Setelah 30 saat baru tak mampu. 30 saat kena berdiri. Sama je. Oh, memang tak mampu daripada awal. Barulah daripada awal duduk. Macam tu. Dan dalam masalah puasa pula. Dalam masalah puasa, dia kias dia sama je. Bila gastrik, dia pun makan. Bila makan, dah tak gastrik lah. Boleh tak nak makan lagi? Tak boleh. Tak boleh makan. Dia kena imsak. Istilah dia panggil wajib imsak. Wajib menahan diri. Sebab penyakit dia dah tak ada. Habis kenapa dia boleh buka tadi? Kerana sakit. Sekarang sakit tak? Tak sakit dah. Tak boleh. Bukan lepas tu kena tarik pula, mi goreng pula. Tak boleh. Macam orang lupa niat kan? Orang terlupa niat. Allah terlupa semalam niat. Bangun-bangun pula, kunci time sahur tak terjaga. Sahur pukul 8 dengan subuh-subuh tinggal. Tak berdosa lah sebab dia tak sengaja. Maka puasa dia tak sah. Boleh makan? Tak boleh, haram makan. Wajib imsak istilah dia. Bukan tak boleh makan. Habis tu dia tak sah. Walaupun tak sah tak boleh makan. Itu bab puasa lah. Sama dalam sembahyang. Bila dia tak mampu, duduk. Tiba-tiba tu rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat pertama mampu, kena berdiri. Rakaat kedua tak mampu, duduk lah. Rakaat ketiga tak mampu, duduk lagi. Rakaat keempat mampu, kena berdiri. Bukan kalau duduk je, duduk selama-lamanya. Tidak. Ada orang dia sakit, dia buat pembedahan mata. Buat pembedahan, tukar biji mata lah. Tukar. Lepas tu dia tunduk, dia jadi pencam pendingan. Macam darah naik, macam mana tah. Doktor kata 6 bulan baru dapat okey. Tak boleh tunduk. Kena tunduk macam ni, kena straight. Dia tak boleh tunduk gitu. Tak apa tah, darah naik atas kepala ke, darah masuk mata ke apa. Jadi bila gitu, dia pun sembahyang duduk. Dia sembahyang duduk sebab ada pening, ada sebagainya lah. Kadang tak apalah. Memang waktu tu pun dia mampu sebab pembedahan mata dan lutut dia pun ada problem. Okey. Bila dah lepas 6 bulan, dia masih lagi sembahyang bertahun-tahun sembahyang atas kursi. Sebab dah seronok. Boleh? Tak boleh. Tak sah sembahyang dia. Tak sah. Lepas pada tu. Kenapa? Ketika tak sakit, kena sembahyang berdiri balik. Bukan kalau dah asal duduk, dia sakit lutut. Sembahyang duduk. Gearbox, dia tukar gearbox ke apa ke, tak kisah lah. Okey. Sembahyang duduk. Bila dah elok, kena bangun. Ataupun tengah sembahyang tu tiba-tiba tak pening dah, tak sakit, kena bangun. Walaupun dalam rakaat yang sama, duduk bangun lah. Bukannya asal duduk sampai mati. Tak. Antara kita minta doa, tak nak su'ul khatimah, tak nak mati buruk. Antaranya tadi lah, tak semayang ujung-ujung hayat. Tak semayang apa hari-hari ada masjid, semayang tak sah. Sama dengan tak semayang. Kenapa pula tak sah? Kerana ketika sakit, betul dia semayang duduk, kemudian dah tak sakit pun dia teruskan duduk. Sebab dia dah seronok. Tak boleh gitu. Jadi kita nak bahas ni. Kita nak bahas berkaitan dengan apa semayang duduk ni. Sebab tak mampu berdiri, boleh duduk. Kaedah dia gini. Orang yang tak mampu berdiri boleh duduk adalah tak mampu mengekali berdiri. Ni kaedah pun orang salah guna juga. Bila dia tidak boleh mengekali berdiri, barulah dibolehkan duduk. Faham? Mengekali. Kekal untuk berdiri tak boleh. Goyang, nak tumbang, pening dan sebagainya. Mengekali berdiri. Maka orang macam ni yang boleh duduk. Tapi kalau orang tu bukan dia tak boleh mengekali berdiri. Dia nak berdiri tu susah sikit. Perjalanan dia nak berdiri tu, daripada sujud nak berdiri tu lambat sikit. Dia tak boleh semayang duduk. Dia wajib berdiri. Walaupun, dia kata kat sini,
Apa tadi? Walaupun menyandar. Dengan maksud walaupun dengan alat bantuan sekalipun. Saya pernah tengok kat satu kampung tu, dia semayang kat rumah dia boleh berdiri. Kalau berdiri, sejam boleh berdiri. Tapi daripada duduk nak berdiri tu payah sikit. Kena orang bantu. Payah sikit. Jadi dia semayang dekat tikas jadah dia, ada tali kat atas. Dia kata dia ni dah tua. Ada anak lagi ke? Ingat buayan? Bukan. Tali lembu tu, dia simpul. Rupanya dia semayang, masa nak bangun dia pegang. Lepas tu, berdiri. Bila berdiri, okey dah. Masa nak rukuk, okey. I'tidal okey. Masa sujud, okey. Nak bangun balik, dia payah balik. Nak bangun tu susah. Lambat. Maka, dia wajib juga bangun. Yang tak boleh, ini yang memang tak boleh bangun. Barulah tak payah bangun. Sekadar boleh bangun. Bila orang ajak ngetel, laju je bangun. Tiba-tiba semayang tak? Laju, maksud laju tu, jom. Boleh. Kejap. Laju tu bukan laju macam orang muda lah. Kan sakit kan. Dia pun, tolong. Allah. Berjalan. Elok je. Tiba-tiba semayang duduk. Dan bila berdiri, itu boleh lama berdiri. Kalau orang yang nak berdiri lama tu dia goyang, baru dia boleh duduk. Sekadar untuk berdiri tu payah sikit. Dan kena pakai alat, barulah senang. Wajib alat tu ada kat situ. Wajib pakai alat. Kalau meja, wajib ada meja tepi semayang dia, tepi tikas semayang dia, untuk pegang meja, untuk nak naik. Tapi kalau berdiri, okey, nak naik tu laju je boleh. Wah, macam orang muda nak naik laju. Tapi berdiri tak sampai saat tak tumbang, dia boleh duduk. Sebab yang kita nak ni, dari segi dia nak berdiri tu payah, maka wajib berdiri. Kalau berdiri dia tu tak pening, tak boleh berdiri, maka boleh duduk. Walaupun dia boleh bangun. Walaupun dia mampu untuk bangun. Kat situ dia punya tu. Jadi istilah dia kata, orang yang dibenarkan, orang yang dibenarkan semayang duduk bagi mereka yang tidak dapat mengekali berdiri sahaja. Bukan tak dapat nak bangun tu. Nak bangun tu. Kalau macam patah pinggang apa tu memang selesailah tu. Ini kadang-kadang ada dia masih lagi mampu. Habis tu yang saya cerita tadi, yang main golf tadi, macam mana dia semayang duduk? Boleh sah semayang duduk. Lepas kita kaji, tanya dia, sah. Sedangkan baru habis berapa lubang? Golf 12. Apa? Tak semain. Berapa 11 lubang? 18 lubang. Apa, habis belat main. Habis tengah panas. Tiba-tiba semayang terus duduk. Tapi sah. Macam mana agak-agak? Rupa-rupanya dia ada rosak kat dalam telinga dia. Ada satu organ, apa nama tu? Yang dia menyebabkan orang tu apa benda? Tiup. Allah, tak kerti. Okey. Satu tiup dekat ni, yang mana dalam telinga kita ingatkan, kata rupanya dia duduk dalam telinga belakang mana tah. Yang mana kalau dia tak ada, kalau dia rosak, kita tak boleh imbang diri kita. Kita akan jatuh. Rupanya dia rosak kat situ. Tapi kalau berjalan, tak apa. Maksudnya kalau dia bergerak, tak apa. Macam naik basikal, dia kata. Saya ni ustaz macam naik basikal, naik motor. Bergerak, tak apa. Kalau berhenti, jatuh tumbang. Oh, gitu. Dia tak lama, dalam 3-4 saat dia akan jadi goyang. Macam tu. Jadi, main golf, jalan aja dah. Memang dah boleh. Pak, kita dah salah cakap kat dia dah. Kita dah salah dah. Sebenarnya memang tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab dia tak mampu mengekali berdiri. Malah dia boleh berjalan, berlari, berjoging sekalipun, belum tentu dia semayang duduk tu tak sah. Belum tentu. Tapi kebiasaannya memang tak sah. Itu kebiasaan. Kalau boleh jogging, boleh berjalan, kursi tu dia bawa daripada rumah. Dia bawa daripada rumah kursi, letak dekat soft sebab nak semayang dekat soft. Biasanya tidak sah. Tapi kita tak boleh kata guarantee tak sah, tak boleh. Sebab tadilah. Tapi biasanya, majoritinya memang tak sah. Kursi dia bawa. Lepas tu dia semayang atas kursi tu. Memang biasanya. Tapi tak boleh kata semudah itu. Okey. Dan tahap kesakitan yang macam mana yang boleh berdiri ni? Yang boleh duduk ni tak mampu berdiri. Contoh, dia dalam berubat. Jika dia berubat, tak kisahlah, saya tak kerti nak buat masalah apa. Dia ada dekat peha dia ada jahitan ke, macam tu kan. Dekat buku lali dia
tak ganti ganti apa-apa ke, kepala lutut ganti apa ke. Untuk proses penyembuhan memakan masa sebulan contoh. Tapi kalau dia kena jaga-jaga sungguh lah. Jaga-jaga sungguh. Dia tak boleh berdiri lama, contoh, tak boleh berdiri. Dia kena sentiasa duduk. Tapi kalau dia tak jaga, yang sebulan ni mungkin jadi 3-4 bulan, malah mungkin proses penyembuhan tu lambat ataupun memang tak sembuh-sembuh. Okey. Antara cara proses penyembuhan adalah jangan berdiri. Kalau nak kira dia mampu tak berdiri, mampu. Tapi kalau dia berdiri juga, banyakkan berdiri, sembahyang berdiri, maka menyebabkan proses penyembuhan tu lambat. Boleh duduk tak? Boleh. Boleh. Tapi kita nampak macam sihat lah. Sedangkan dia tahu, kalau aku tak buat gini, aku akan sembuh 3-4 bulan baru sembuh. Itu pun doktor cakap. Silap tak sembuh terus. Tapi kalau duduk jaga aja, 3 minggu sembuh. Kita tengok dia dah sihat, memang dah sihat, tapi semain duduk juga boleh. Kerana dia akan menyebabkan proses penyembuhan tu jadi lama, maka boleh duduk. Dengan maksud masa tu sihat lah. Sebab proses penyembuhan tu bukannya lepas dia buat tu terus terguling sakit. Dia kan sepelahan sikit, buat lagi, berdiri lagi. Kalau ada jahitan tu makin koyak sikit ke, ataupun tak rapat ke, ataupun kulit tu tak melekat ke, sikit-sikit, bukan terus jadi. Tapi ketika dia buat tu okey aje. Proses dia kata melambatkan proses penyembuhan, maka tak ada masalah. Macam tu juga kalau luka dia dah okey, tapi kalau dia berdiri, luka lama berdarah kembali. Macam lagu luka lama lah, luka dia tak betul-betul tu lagi, berdarah balik dengan sebab dia semain berdiri. Jadi dia semain duduk, kita tengok dia sihat, tapi dia semain duduk sah. Sebab bimbang takut luka lama tu sebab tak betul-betul sembuh, takut berdarah balik. Boleh. Ini saya bagi contoh yang nampak macam tak sah. Yang memang tak sah tu tak payah contoh lah, memang tak sah tu. Memang kita dah tahu dia memang mengarut. Dia pun tahu sendiri bahawasanya dia main duduk aja, tak mengaji pun. Itu memang tak sah. Kita nak bagi contoh yang kita tak perlu juga bagi contoh yang memang real punya dia tak mampu berdiri, macam orang lumpuh. Tak payah bagi contoh dah, memang sah dah. Ini yang nampak macam sah, nampak macam tak sah tapi sah. Yang itu nak bagi contoh yang itu. Takut jatuh. Okey, kat situ dia ada dua. Takut jatuh sehingga sembuh nanti dirilah. Sekarang ni tak sembuh lagi ataupun dalam proses. Takut jatuh. Jadi sabarlah dulu 5-6 bulan. Macam tu maksudnya ada deadline dia kan. Tak kena ganti, tak kena. Okey, gini, dia ada 2 martabat. Sebab dia soal 2 kali, soalan yang sama, saya jawab panjang. Kalau tidak jawab pendek je. Dia ada 2 martabat. Bukan murtabak, martabat. 2 martabat. Yang pertama martabat martabat fiqh. Fiqh yang duk cerita ni. Satu lagi, maka hukum syarak dia panggil. Hukum syarak. Hukum syarak ni dia longgar macam tadi. Satu lagi, hukum warak. Ya warak dua berqaq tu lah. Hukum warak. Hukum warak ni dia tak sama. Hukum warak ni kita tak boleh letak kat orang. Tak boleh. Maksud apa ni? Jahatmu tak pakai kepiah. Tak boleh. Sebab kepiah tu warak, bukan syarak. Sembahyang tak pakai kepiah, teruk sungguh. Topi sudu pakai kat luar tadi tengok. Masa keluar pakai topi sudu. Masa sembahyang tak pakai tak pakai songkok, tak pakai ketayap. Tak pakai kepiah. Kan? Teruk ilmu tak boleh. Sebab itu hukum syarak. Sunat je kan? Tapi kalau hukum warak boleh. Kata benda tak warak langsung. Tapi warak bukan berdosa. Kalau tak warak bukan berdosa. Warak tu satu martabat yang tinggi. Okey. Apabila syarak kata okey, tak semestinya hukum warak ni follow sekali, tak. Kadang-kadang lawan. Warak kan? Jadi, apabila dia rasa dia boleh berdiri, Doktor kata jangan berdiri kerana melambatkan proses penyembuhan. Gitulah. Ataupun membahayakan kesihatan, membahayakan jatuh dan sebagainya. Jangan berdiri.
Bila gitu, maknanya dia boleh duduk. Sebab hukum syarak boleh duduk. Sebab bimbang, takut tumbang dan melambatkan proses penyembuhan. Tapi warak ni aku mati pun matilah. Bila nak mati dalam semayang? Kan? Mati dalam semayang, orang kata ini rezeki. Tengok orang viral kan itu, mati dalam semayang. Kita duk cakap rezeki-rezeki. Tak, inilah aku nak mati dalam semayang. Berdiri-berdiri sehingga titisan darah yang terakhir. Tu panggil hukum warak. Bagus, boleh. Buat. Boleh. Jadi bila doktor kata, itu dia panggil hukum syarak. Kerana doktor tu dia ada ilmu berkaitan perkara tu. Khilaf ulama pula. Doktor tadi doktor kafir ke doktor Islam? Ada juga kita nak ambil pendapat tu. Mazhab Syafi'i pendapat mutamat, doktor kafir pun boleh, janji dia adil. Ada mazhab lain dia kata doktor kafir tak boleh, kena tanya balik doktor Islam. Pergi balik dekat tempat lain, ni doktor ni cakap, doktor Mutu cakap, saya nak tanya doktor. Doktor Anwar pula. Doktor, kalau dah dia kata macam tu, saya pun kata gitu juga. Okey, baru boleh ikut. Tak boleh kita main ikut aja. Tu bukan mazhab kita. Mazhab Syafi'i boleh. Walaupun dia kafir, janji kita kata dia tu adil. Jadi boleh ikut. Kalau doktor. Jadi doktor dah kata dah begitu. Doktor pula doktor Islam, tak ada khilaf. Contoh maka melambatkan proses penyembuhan, boleh duduk. Walaupun kita rasa kita boleh berdiri. Tapi saya sebut banyak kali ni, melambatkan proses penyembuhan. Tu penting tu ayat tu. Kalau doktor kata, dia tak ada pun cerita pasal penyembuhan tadi, tu tak boleh, tu kena ikut kita sendiri. Jadi kenapa dia kata jangan berdiri? Kenapa dia suruh duduk? Apa alasan dia? Kalau alasan dia melambat proses penyembuhan, kita kena percaya sebab itu bidang dia. Kalau dia kata tak ada apa pun, tapi semayang duduk lah, boleh kot. Macam tu tak boleh ikut dia. Doktor tak ada mengaji hukum syarak dalam berapa belas tahun tu, tak ada. Dia kena belajar mengaji hukum syarak kitab lain. Bukan kitab tu kan. Jadi alasan dia tu, alasan. Jika alasan berbahaya kesihatan, alasan melambat proses penyembuhan, boleh dengar cakap dia. Kalau dia kata tak adalah, sembuh-sembuh dah, apa itu? Apa? Tak ada, jangan ikut. Jangan ikut, kena semayang. Kalau ikut, tak sah semayang. Betul? Alasan, nak tahu alasan. Dua alasan yang besar, melambat proses penyembuhan ataupun membahayakan kesihatan. Membahayakan dia punya. Tapi itulah, pakai hukum warak. Sedap itu cakap, itu tak berani. Hukum warak, mati-mati. Tumbang-tumbang. Tumbang dalam semayang. Contohnya lagi. Dia kencing yang selesai kencing keluar, bukan tak lawas. Tak lawas dia gini tau. Lepas dia buang air, lepas tu dia dah buang dah semua dah. Lepas tu dia pakai baju apa semua, jalan 5-10 minit keluar sikit. Itu tak lawas. Yang dedah ni asyik keluar 5 minit sekali ke 3 minit sekali ke, keluar. Itu maksud dedah ataupun besen, betul tak sebut? Besen. Ada bunyi kat dalam hidung. Kecil acak. Dah. Sebab dalam kitab, ada kitab Banjar. Rupanya bahasa Banjar pun besen juga. Lepas tu ada orang Terengganu tak silap. Orang Terengganu macam tu, dia kata, besen pun bahasa Terengganu juga, kata. Saya baca beser. Ni besen ni nak tahu apa? Dia tahu. Macam ni dia boleh tahu. Sedangkan kitab tu Al-Banjari. Rupanya bahasa Terengganu pun besen. Lepas saya kata besen tu apa? Dia kata sentiasa keluar. Sentiasa keluar, tak berhenti-henti. Tak adalah keluar macam tu, kering lah. Bukan macam tu, maksudnya setitik 5 minit, setitik, tu lah panggil. Itu lain. Tak lawas lain. Tak lawas, dia kencing habis, tak keluar dah. Tapi setengah jam lepas tu gerak, prek keluar sikit. Gitu aja. Saya kata tak mengalir pun. Itu tak lawas. Yang itu tak ada, yang tu tak boleh. Itu tak masuk dalam kita punya cerita. Saya nak cerita yang besen, yang dedah tadi ni. Macam mana? Istilah dia panggil, kalau istilah kitab dia panggil silsil baul. Baul tu kencing. Silsil baul. Ataupun dia panggil daimul hadas. Orang yang sentiasa berhadas. Iyalah, keluar air kencing, hadas kecil. Baru nak ambil wudu, keluar kencing, ada kecil, keluar kencing, ada kecil. Dia panggil daim tu sentiasa berhadas. Silsil baul. Dengan dia sentiasa keluar, bila dia sembahyang berdiri, keluar secawan. Melampau banyak. Satu sudu. Buat contoh je. Satu sudu. Kalau berdiri, kalau sembahyang berdiri. Kalau sembahyang duduk dah kepit, keluar setengah sudu. Buat sembahyang duduk.
Kita tengok dia sehat, tentah dedah kot. Macam itulah. Kita tak tahu penyakit dia apa. Kita baru cakap, benda tadi elok-elok jogging, tiba-tiba semayang duduk, mana tahu dia dedas. Takkan dia nak cerita. Kalau dia duduk setengah sudu, ini pun contoh je, tak perlu nak ukur dengan sudu. Suai sudu tu. Bukan nak bagi tahu kalau dia duduk mengurangkan najis keluar. Macam tu juga sil rih. Sil rih ni kentut tak berhenti. Kentut saya pernah jumpa seorang, dia memang tak berhenti dan dia tak boleh tahan bunyi tu, habis kemut. Dia, Allah minta maaf lah ustaz, minta maaf lah, dia sikit-sikit minta maaf. Kata tak payah minta maaf, sebab dia nak tanya macam dia nak semayang tu. Macam mana? Yang peliknya, tak busuk. Dia kata boleh nak kentut busuk, kata dia. Boleh. Tahin dia nak kentut, tahin nak kentut, dia pun kentut busuk. Masuk busuk tu kentut biasalah. Tapi tahin dia tak, maknanya kita dapat faham silsilrih, kentut tak berhenti ni adalah satu keadaan yang dia tak sedar keluar, tak boleh kontrol, dia keluar. Sebab tu dia kata, kalau saya nak kentut baru busuk. Maknanya yang duduk keluar tu yang tak nak lah, yang keluar sendiri memang tak busuk. Tapi memang keluar lah setiap 5 minit keluar. Dan kadang-kadang dia badan besar sikit, ada benda yang terkepit dia bunyi macam-macam tu. Kalau dia badan kurus sikit, mungkin sempat dia nyenggeng ke apa kan, duduk gini peruh keluar kan. Nak semayang macam mana tu? Samalah dengan duduk, agak-agak berapa kali bom tu keluar. Kira agak aje keluar dalam masa sekian. Tapi kalau berdiri, lagi banyak keluar, maka duduk semayang. Tak tahu, kita tak tahu semayang ni. Jadi makna cerita sekarang ni cerita apa ni? Cerita wajib berdiri, tapi kalau masyaqqah boleh duduk. Kita sikit masyaqqah yang tak habis-habis ni, panjang masyaqqah ni. Macam tu juga buasir. Buasir pun sama. Buasir tahap 1, tahap 2 belum lagi. Tahap 3, tahap 4 yang sentiasa ada berdarah. Rembung dia keluar, ataupun dia panggil rektum dia terkeluar. Betul tak? Rupa ada orang hospital ada pas sedap kita cakap. Baru ingat rektum dia terkeluar, ni aku sebut bukan main. Punya salah, dia gelak. Biasa gitu lah, bukan bidang kita kalau cakap dia nampak bodoh selalu kalau orang tahu. Sedap lah kita goreng kat orang yang tak tahu. Okay. Benda tu keluar, rembung tu keluar, dan kalau tahap 4 lah, masuk yang tu dia berdenir, istilah berdenir ataupun berdarah. Maknanya darah tu dia daripada dalam tu, daripada dalam sampai keluar dalam tu dah masuk ke dalam, masih lagi batin dah. Keluar ke zahir, keluar maknanya dipanggil daimul hadas juga. Okay. Kadang-kadang saya pernah jumpa seorang tu, dia sentiasa dia datang masjid lah, tapi dia sentiasa bawa bateri. Sentiasa kerana dia sujud keluar bateri jatuh. Saya kata buat apa rupa-rupanya? Bukan bateri tu, bateri lampu tu. Rupanya dia duduk atas tu. Time keluar, dia kata nak buat masuk, dia kena duduk atas tu. Masuk benda rektum tu lah, masuk. Dia tak boleh dah pakai jari, tak boleh dah. Dia kena pakai, dia ambil bateri tu, dia letak, betul dia duduk. Masuk. Masuk sempatlah bertahan setengah jam ke sejam ke nak keluar balik. Tu tahap 4 tu. Allah. Ada riwayat kata Imam Syafi'i miskin, dia makan ikut dan. Maksud makan ikut dan tu bukan yang haram, macam ada orang dah habis bekas-bekas tu kan, bekas-bekas orang macam roti tu, dia ambil roti orang tu, yang buang tu dia buang tepi-tepi, dia makan. Jadi makan tak kontrol, bukan tak kontrol, makan tak jaga macam mana orang miskin. Imam Syafi'i dia tak macam Imam Malik, orang kaya. Imam Syafi'i dia miskin. Jadi dia ada masalah tu. Sebab tu dia tak pergi jauh. Sedangkan imam-imam yang lain 3 mazhab lagi dia berjalan agak jauh juga. Imam Syafi'i tak berapa jauh sebab dia ada penyakit tu. Malah sahabat Nabi pun ada penyakit tu. Apa nama para sahabat? Husain, Imran bin Husain, sahabat Nabi, kena penyakit buasir. Dia tanya Nabi. Lepas tu Nabi bagi tahu penyelesaian dia lah, iaitu semain duduk macam tadi. Imran bin Husain. Yang best cerita Imran bin Husain ni, kau apa dah? Saya ada kelas ni. Best cerita Imran bin Husain berkaitan dengan buasir. Alang cerita seronok, cerita buasir. Kita cerita.
Setiap hari ada malaikat datang jumpa dia, Imran bin Husain. Sebab dia nyakit bawasir, sakit, memang sakit tu tak boleh nak kata sakit macam mana. Memang sakit benda tu. Orang tak kena, dia tak tahu sakit dia. Senak tu macam mana. Hari-hari ada malaikat datang bagi salam. Tapi malaikat menyerupai orang lah, menjumpai lelaki. Assalamualaikum Imran bin Husain. Bawasir dia makin teruk. Malaikat makin datang tiap-tiap hari. Lepas pada tu dia jumpa Nabi. Tak larat lah, tolonglah doakan. Nampak tak? Nampak tak? Okey, di situ yang ulama keluarkan hukum. Wajib tak berubat? Demam makan paracetamol, wajib tak? Batuk makan ubat batuk. Kanser buat kemoterapi. Apa-apalah. Wajib tak? Wajib atau tidak? Bila sebut wajib, tak buat berdosa Jangan sedar-sedar kata tak buat berdosa. Tak wajib. Hukumnya harus. Sunat pun tidak berubat ni. Berubat ni, bila sakit berubat, sunat pun tidak. Harus. Boleh. Bukan wajib. Sebab banyak para sahabat yang tak berubat. Mati-mati lah. Betul macam mana? Kerana yang menyembuhkan bukan ubat Allah. Tapi kena usaha. Usaha apa? Baca doa. Doa bukan usaha. Ingat senang-senang je tangan boleh angkat, ya Allah, ya Allah. Usaha untuk cakap. Minum air tawar, minum air baca-baca sebagainya. Usaha tu. Usaha cara dia. Oh, ingat hospital je usaha. Orang dulu makan kayu, usaha juga. Cara dia. Yang main tiup-tiup, usaha juga. Jangan kurapat dah lah. Jangan benda-benda ngarut dah lah. Semua usaha. Ada orang usaha duduk diam je kat rumah. Usaha lah duduk diam. Ingat boleh senang-senang duduk diam. Dia diam tu kena usaha untuk duduk diam. Malah untuk tidak berusaha pun kena usaha. Berusaha untuk tidak berusaha. Kerana kita hidup dalam usaha. Sebab tak ada orang yang tak berusaha. Orang yang tak berusaha itu dia telah berusaha untuk tidak berusaha. Boleh faham? Benar tak? Ni kalau masuk bab akidah, bab tauhid, betul. Semua Allah telah tentukan sejak azali lagi kan. Kita wajib usaha. Kena usaha. Kena wajib usaha. Usaha kita memberi bekas. Tak memberi bekas. Usaha kita tak memberi bekas langsung pun. Maksud tak memberi bekas tu bukannya kita usaha maka Allah bagi. Tidak. Allah memang bagi ya. Kita usaha ke kita tak usaha pun Allah tetap bagi juga. Sebab Allah telah tentukan sejak azali lagi kan. Habis tu tak payah usaha lah. Ikut rumah tak nak usaha. Duduk diam kat rumah. Tunggu duit sampai. Kalau ada rezeki Allah bagi. Lepas tu tunggu. Tak ada. Tak ada. Tak ada rezeki Allah. Faham tak? Sebab tu kata. Sebab dia tak boleh tak berusaha. Kita kata je. Kalau macam tu Allah telah tentukan sejak azali lagi. Malah baik buruk kita. Rezeki kita Allah telah tentukan. Jadi. Tak payahlah usaha. Kita kata gitu. Tidak. Hidup kita ni usaha. Hidup kita ni usaha. Orang yang hidup mesti dia usaha. Kalau dia tak berusaha, sebenarnya dia sedang berusaha untuk tidak berusaha. Tapi orang tak faham. Dia ingat usaha je mesti kerja. Usaha je mesti kerja. Tak. Macam-macam usaha weh. Malah apa dia kalau dia tidur je lah. Tidur pun usaha. Usaha untuk tidur. Ingat senang boleh tidur. Kena usaha weh. Tutup mata. Kita hidup dalam usaha. Kita tak boleh keluar daripada usaha. Tu bab lain lah, bab akidah lah masuk bab tu. Cuma kan kita ni dia Imran bin Husain tadi, lepas tu dia minta doa, suruh Nabi doa. Maknanya dia dah lama sakit tak berubat. Kerana yang menyembuh Allah bukan ubat. Tapi nak berubat boleh. Tengok makam tadi lah. Makam apa? Makam orang awam kita. Nak berubat lah. Ni okay, aku nak Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Lepas tu dia aduh. Makam orang awam lah. Pergilah cari ubat. Habis tu kalau tak nak berubat, redha. Sabar dan redha, Allah yang menyembuhkan. Boleh buat? Mana boleh buat? Boleh tak? Boleh buat wali lah. Boleh buat? Tak nak buat. Sakit ni, panah ni. Panah. Allah yang menyembuhkan. Sabar dan redha. Jangan aduh sabar. Tak sabar lepas tu kata Allah menyembuhkan. Usahalah martabat kita tahap tu, makam kita tu, makam usaha, makam usaha dan ikhtiar. Tapi kat hati kena pegang Allah yang menyembuhkan, bukan ubat. Sama Maka dia pun minta doa Nabi, doalah bagi Allah sembuhkanlah. Maka Allah sembuhkan, tak berubat pun. Allah sembuhkan. Lepas pada tu malaikat tak datang dah. Dia kata dah lama malaikat tak datang bagi salam. Lah, malaikat bagi salam ziarah kau sebab kau sakit. Dah tak sakit.
Buat apa dia datang lagi? Ramai yang tak sakit dia tak datang pun. Maka macam inilah, doa sakit balik. Kata kan Nabi berdoa sakit balik, ya Allah kembalikan balik penyakit dia. Dia datang penyakit, malaikat datang balik. Sebab nak salam malaikat ingat senang. Lagi sakit sampai mati dia. Imran bin Husain, ada banyak hadis dia panjang. Kanat bi bawasir. Buasir ni bahasa Arab tau. Bawasir, sad. Aku telah ditimpa buasir. Fasa'alan Nabi, mana hadis dari salin, kat mana hadis, panjang hadis lah. Tanya Nabi, Nabi kata salli qa'imah, sembahyang berdiri. Fa illam yastati', tak mampu kan, sakit buasir kan, pening apa, sakit keluar darah apa, duduk. Kalau tak mampu duduk, mengiring, tak mampu mengiring, melentang. Itu Nabi ajar cara-cara sembahyang orang sakit. Okey, cukup lah, kena cukup dah lah. Saya ada satu kelas lagi akan datang ni. Lepas ni kita akan bincang berkaitan dengan kalau dah boleh duduk, duduk macam mana pula? Ingat tu, kan boleh duduk dah kan? Tak mampu berdiri boleh duduk. Duduk ada berapa cara? Salah satu caranya atas kursi, duduk kat bawah. Dia panggil duduk, istilah dia panggil duduk, boleh duduk iftirash, duduk tawarruk, duduk tarabbu'. Pernah dengar? Tarabbu'. Duduk tarabbu', duduk ik'a', semua boleh duduk tu. Termasuklah duduk atas kursi. Boleh juga, namanya duduk juga. Jadi kadang-kadang dengan kita memilih duduk yang banyak, jadi ada 7 jenis duduk. Kita boleh pilih mana-mana. Sembahyang tak mampu berdiri boleh duduk 7, pilihlah nak pilih mana-mana pun kan. Masalahnya kat sini, yang akan datang kita akan bincang. Masalahnya kat sini, jika dia memilih duduk yang pertama, cara duduk yang pertama, ya duduk kat bawah kan, duduk bersila, duduk macam tayak awal, macam tayak akhir, duduk macam-macam duduk kat bawah kan, duduk berlunjur macam-macam. Ada jenis duduk, 7 jenis duduk. Cuma menjadi persoalan, tak mampu berdiri boleh duduk, dan duduk boleh pilih 7. Okey, pilih duduk yang pertama, tak boleh berdiri duduk yang pertama. Dengan duduk yang pertama boleh sujud tak? Boleh. Okey. Duduk yang kedua, tak kisah duduk macam mana, boleh sujud tak? Boleh. Duduk yang ketiga boleh. Duduk yang keempat kalau pilih tak boleh sujud. Dia tetap pilih duduk yang keempat, maka dia tak sujud di bawah. Tak sah sembahyang. Sebab ada 7 jenis duduk, kenapa pilih duduk yang tak boleh sujud? Kat situ problem dia. Kalau duduk pilih nombor 1, nombor 2, nombor 3, boleh je sujud. Sebab dia tak mampu berdiri, boleh duduk. Tak ada kena-mengena dengan sujud. Sujud wajib juga sujud. Maka dalam 7 duduk yang dibenarkan, dia pilih satu jenis duduk, yang mana duduk tu menyebabkan tak boleh sujud, maka dia sujud atas angin, tak sah. Sebab 6 lagi duduk, 5 lagi jenis duduk, boleh je kalau kau duduk macam tu untuk sujud. Sebab duduk macam mana-mana pun boleh janji duduk. Kat situ yang nak bahas dia. Kadang-kadang duduk atas kursi menyebabkan tak boleh sujud, maka tak sah sembahyang atas kursi. Bukannya tak sah sembahyang atas kursi, tak sah sebab tak sujud. Kalau duduk kat bawah boleh sujud tak? Kalau sembahyang macam tayak awal tu kan, duduk kat bawah, boleh je, senang je pergi sujud. Kalau duduk atas kursi dah macam ni tak boleh, maka sembahyang atas kursi tak sah. Bukan sebab tak sah sembahyang atas kursi, sebab tak boleh sujud tadi. Dia cuma tak mampu berdiri aja. Duduklah, sujud kena sujud. Wallahualam. Tu akan datang. Tangguh dulu saya ada satu kelas lagi. Sudah yang tasbih kafarah dan surat subhanakallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini ada satu maklumat untuk saudara Torhirin